Hai murid-murid, apa khabar? Saya Guru Bahasa Melayu anda. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 SJKT, Unit 18 Kata Hubung dan Kata Sendi Nama. Standard pembelajaran hari ini 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks kata hubung dan kata sendi nama. Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat membaca, memahami dan menggunakan kata hubung serta kata sendi nama dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum ini pun murid-murid pernah belajar kata hubung kan? Ini adalah beberapa contoh kata hubung dan, sambil, tetapi, atau, supaya, kerana, lalu, apabila, manakala, jika. Ya. Okey, cuba lihat kata sendi nama pula. Ya. Kata sendi nama di, ke, oleh, untuk atau bagi, akan, dari, daripada, pada, kepada. Penggunaan di digunakan di tempat. இடத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் நம்ம. Contoh ayat, pertandingan bola sepak itu diadakan di sekolah Seri Maju. Amirul belajar di sekolah kebangsaan Segamon. Saya bermain di padang. Apa அந்த di வந்து இடத்தை குறிக்கும். Okay. Ke, untuk tempat dan benda konkret. நம்ம இங்கிருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறது தான் நம்ம ke. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke rumah. அந்த மாதிரி kami hendak pergi ke Jitra. Gelas itu terhempas ke lantai. Okay. Oleh menunjukkan maksud sebab யாரால் செய்யப்பட்டது. இது வந்து ayat pasifக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம். Perompak itu berjaya ditangkap oleh polis. Kasut itu dibasuh oleh Izzati. Ya, kek itu dibeli oleh ayah. Okey. Untuk ataupun bagi menunjukkan tujuan sesuatu itu dilakukan. Hadiah ini saya belikan khas untuk awak. Bagi peserta yang gagal hadir akan didenda. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா untuk வந்து வாக்கியத்துக்கு முன்பு முதல் சொல்லா பயன்படுத்துவோம். சரிங்களா? Kita tidak boleh menggunakan untuk di awal ayat ya. Kita akan gunakan untuk di pertengahan ayat ya. Okey. Akan menunjukkan maksud. Saya sayang akan ibu. Saya sayang akan keluarga saya. Okey. Dari. Bila akan வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்துவோம்னாக்கா saya akan pergi ke sekolah pada hari Isnin. நான் போவேன். Okey. Dari. Untuk masa, arah dan tempat. இந்த MAT வந்து M masa, arah, AT tempat. சரிங்களா? Saya datang dari Kedah. Bola itu ditendang dari tengah padang. Dari pukul 9.30 pagi menunggu awak di sini. Daripada. Untuk asal usul orang, haiwan, institusi. Okay, diperbuat பார்த்திங்கனாலே கண்டிப்பா daripada தான் இருக்கும். Okay, bakul itu diperbuat daripada rotan. அப்படி பாய்ப்போம். இந்த ஆபோய் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இந்த asal usul orang, haiwan, institute. அதை தான் இது வந்து சுருக்கமா சொல்றாங்க உங்களுக்கு. Beg ini dibuat daripada kulit buaya. Surat ini diterima daripada abang. Okay. Pada. Menunjukkan tempat. Jam itu digantung pada dinding. Kepada. Arah, tempat dan orang yang ditujui. Surat jemputan ini ditujukan kepada guru besar. Okey. Hadiah itu diberikan kepada adik. Baiklah murid-murid, cuba lihat kata hubung dan kata sendi nama ya. Jom baca sama-sama. Amalan berkongsi kenderaan. Puan Mei dan Puan Alia tinggal di Taman Indah. Setiap hari mereka menghantar anak ke sekolah. Mereka memandu kereta masing-masing. Puan Mei mendapati udara di kawasan kediamannya semakin tercemar. Pencemaran itu akibat asap hitam daripada kenderaan. Pada suatu hari, Puan Mei memberikan cadangan kepada Puan Alia supaya mereka berkongsi kenderaan. Amalan itu sangat baik kerana dapat mengurangkan pencemaran udara. Puan Alia bersetuju dengan cadangan itu. Cuba lihat ya perkataan-perkataan yang berwarna merah. Apakah perkataan itu? Ya, yang itu adalah kata hubung dan, supaya, kerana. Yang berwarna biru tu adalah kata sendi nama. Di, ke, daripada, kepada. Okey. Sekarang cuba lihat ya. Amalan berkongsi kenderaan sesuai diamalkan.
tempat tinggal kita. Amalan ini sangat baik. Dapat mengurangkan pelepasan asap hitam udara. Selain itu, amalan ini juga dapat menjimatkan penggunaan minyak seperti petrol, diesel. Amalan ini perlu digalakkan. Masalah pencemaran udara dan kesesakan jalan raya dapat diatasi. Ingat-ingat perhatikan amalan berkongsi kenderaan sesuai diamalkan. Tempat nalin apa yang nampak pada tu? Iratakan. Yes. D. Okay. Amalan ini sangat baik. இந்த பழக்கம் வந்து ரொம்ப நல்லது. காரணம் சொல்லுவோம். Kerana dapat mengurangkan pelepasan asap hitam காற்றுல வந்து ஒரு asap hitam போகாம இருக்கிறதுக்கு. Yes. D. Selain itu, amalan ini juga dapat menjimatkan penggunaan minyak seperti petrol, diesel. அங்க வந்து ரெண்டு பொருள் காட்டுறாங்க. அப்ப ரெண்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவோம்? Dan. Amalan ini perlu digalakkan. இத வந்து நம்ம வந்து வலியுறுத்தணும். எதற்காக? Masalah pencemaran udara dan kesesakan jalan raya dapat diatasi. Apa எது படிப்போம்? Supaya. Okey, murid-murid faham kan? Okay, baiklah murid-murid, jom kita lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 37 ya. Cuba lengkapkan cerita. Kepada, dan, tetapi, kerana, ke, daripada. Itu kepada வந்துட்டு kata sendi nama, dan kata hubung, tetapi kata hubung, kerana kata hubung, ke kata sendi nama, daripada kata sendi nama. இதெல்லாம் விளங்கிடுச்சு முதல் ஆசிரியர் விளக்கிட்டேன் இல்லையா உங்களுக்கு? Okay. Mei Fong amat prihatin terhadap alam sekitar. Dia mengitar semula barang terpakai. Dia dan kakaknya menghasilkan bakul serbaguna dengan menggunakan bahan kitar semula. Okey, jom kita baca ya. Bakul ini diperbuat kotak minuman. Apa என்ன விட வரும்? ஆசிரியர் முதலியே சொன்ன இல்லையா? diperbuatனா என்ன வரும்? Yes. Daripada. Okey, ரெண்டாவது. Bakul ini besar, ringan. இந்த bakul பெரியதா இருக்கு ஆனா பாரமே இல்ல. சரிங்களா? வெயிட்டாவே இல்ல. அப்ப tetapi bakul ini mesra alam, mudah dilupuskan. அதுக்கு ஏன் mesra alamனு பேர் வச்சோம்? Kerana bakul ini berguna, keluarga Mei Fong. இது யாருக்கு பயன்படுத்தது? Kepada. Mei Fong memasukkan kertas terpakai dalam bakul ini. அதுக்குள்ள போட்டாங்க அந்த bakulக்குள்ள kertas. Di ataupun ke dalam. Okey. Mei Fong, kakaknya, ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல என்ன வரும்? ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா போறாங்க. Mempelajari cara membuat bakul ini daripada internet. Dan okay, Ibu Mei Fong berasa sangat gembira. Beliau memuji sikap anak-anaknya yang prihatin terhadap alam sekitar. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat siapkan kerja ni ya. Baiklah murid-murid. Yang ini adalah penilaian untuk minggu ni ya. Cuba lihat, nyatakan maklumat kemudian banding bezakan maklumat berdasarkan bahan grafik. Sebelum ni pun kita dah belajar kan, cikgu dah ajar kan cara macam mana kita nak cara mencari maklumat dan membanding bezakan ya. Okay, yang ini adalah rumah-rumah yang terdapat di bandar dan ini adalah kampung ya. Yang ini adalah kediaman. Apakah maklumat yang kita dapat? Ini adalah maklumat yang cikgu cari ya. Tempat tinggal bersama jiran. Memang dua-dua pun kita memang mempunyai jiran. Di bandar pun sama, di kampung pun sama. Okey, இப்ப bandar பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டணம். சரிங்களா? அந்த இடத்துல வந்து banyak bangunan. அங்கெல்லாம் என்ன இருக்காது? நிறைய செடிகள் இருக்காது. சுத்தமான காற்று இருக்காது. வேற என்ன இருக்காது? ஒரே சத்தமா இருக்கும். சாலை நெரிச்சல் இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? அதுதான் ஆசிரியர் எடுத்திருக்கேன். பாருங்க. Okey, banyak kereta, bunyi bising, kesesakan jalan raya, pencemaran udara, tiada pokok-pokok. சரியா? இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா kampungல banyak pokok. Rumah tradisionalா இருக்கும். சரிங்களா? இங்க பாருங்க. அந்த பாரம்பரிய வீடு மாதிரி இருக்கும். udara yang segar, sunyi dan lapang. அதாவது காற்று நல்ல தூய்மையா இருக்கும், அமைதியா இருக்கும், இடங்களும் நல்ல பரந்த இடமா இருக்கும். சரிங்களா? Okey, sekarang jom kita edit dan murnikan kesalahan penggunaan imbuhan. Ibu bapa Ming Jun amat mementingkan pemeliharaan alam sekitar. Sebagai contoh, Ibu Ming Jun tidak membubur baja kimia pada pokok sayurnya.
Sebaliknya, beliau terpilih baja organik yang mesra alam. Ayah Ming Jun pula lebih suka berbasikal daripada bermotosikal atau berkereta. Baginya, amalan itu amat berfaedah. Alam sekitar dapat berjaga dan memelihara daripada pencemaran. Okey, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இம்புஹான் kesalahan இம்புஹான் இருக்கு. என்னென்ன perkataan இருக்குன்னு பாருங்க பாப்போம். Yes, menbubuh. அது வந்து என்ன வரும்? Membubuh. M-E-M வரும். Okey. Sebaliknya beliau terpilih என்ன வரும்? Terpilih baja organik. Terpilihனா தவறுதலாக நம்ம தேர்ந்தெடுப்பது. Yes, memilih. Ya. அடுத்தது berbasikal. Actually அது வந்து berbasikal. R வரும். B-E-R வரும். அடுத்தது bermotosikal. Bermotosikal. Okey. அடுத்தது berkereta. Aப்புறம் berjaga, dapat dijaga dan dipelihara daripada pencemaran. Okey. Okey, kira பார்த்தீங்கன்னா lengkapkan cerita dengan kata sendi nama. அங்க பார்த்தீங்கன்னா dari, daripada, ke. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் தானே? Okey, Hanif berkunjung. ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு போறோம். Ke rumah sepupunya. Rumah sepupunya di Bera Pahang. Kira-kira 1 kilometer daripada rumah sepupunya ada sebuah tasik yang cantik. Tasik itu bersih dan bebas dari pencemaran. Okey, இதுதான் பயிற்சி. இது வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய நோட்டு புத்தகத்துல இந்த பயிற்சியை செய்யலாம். Okey, baiklah murid-murid. Hari ini kita lihat muka surat 38, aktiviti pemulihan. Susun perkataan kemudian tulis ayat. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொற்கள் வந்து இடம் மாறி இருக்கு. அதை நீங்க வரிசைப்படுத்தி எழுதணும். முதல்ல பார்ப்போம். இன்ச்சே அலிஃப் ஹுதான் ரேஞ்சர். ரேஞ்சர்னா என்னது? அதாவது காடுகள்ல வேலை செய்யும். அதாவது நம்ம வந்து போலீஸ்காரங்களா இருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இவங்க வந்து காடு பகுதியில வந்து இருப்பாங்க அதிகாரிகள். அவங்க தான் ரேஞ்சர் ஹுதான் சொல்லுவோம். ஓகே. அப்ப எது நம்ம satu வரும்? Ya, ince alif. Kemudian siapa dia? Ranger. Ranger di mana? Hutan. Okey, ஆனா இப்படி வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து சும்மா ஒரு சொற்களை தம்பா பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்க தம்பா பண்ணதுனாலும் பரவாயில்ல. Ince alif seorang ranger hutan. Okey, nombor 2 பாருங்க. Membersihkan sungai mereka. முதல்ல எது வரும்? அவர்கள். Mereka. என்ன செய்தாங்க? Membersihkan. எதை membersihkan பண்ணாங்க? Yes, sungai. அப்ப நீங்க அதை வரிசைப்படுத்தி எழுதணும். Pastikan huruf besar dan titik ya. Okey, tengok nombor 3. Bakul daripada diperbuat itu minuman penyedut. எது ஒண்ணாவது வரும்? Yes, bakul. ரெண்டாவது itu. மூணாவது diperbuat. எதால செய்தாங்க? Daripada. Daripada எது? Penyedut minuman. Okey, nombor 4. Daripada itu baja sisa makanan. எதை பத்தி பேசுறாங்க? baja தானே? அந்த baja வந்து எதால செய்யப்பட்டது? So, baja. Itu. அப்புறம் என்ன வரும்? Daripada. Daripada எதால செய்யப்பட்டாங்க? Sisa makanan. Okey. Murid-murid, cuba tulis nombor dahulu ya. Supaya tidak terlepas perkataan ya. அதாவது எந்த சொற்களும் விடுபடாமல் இருக்க இந்த மாதிரி எண்களை எழுதிக்கோங்க. எண்களை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த எண்கள் படி வரிசைப்படுத்தி எழுதலாம். இங்க பாருங்க ஆசிரியர் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா? அதே மாதிரி எழுதணும். ஆனா நீங்க அங்க எழுதும் போது huruf besar, titik இதெல்லாம் பார்க்கணும். Okey, sekarang cuba lihat muka surat 39, aktiviti pengukuhan. Garisi kesalahan penggunaan imbuhan dalam teks, kemudian edit dan murnikan. Air sangat berguna kepada manusia dan alam sekitar. இங்க ஏதாவது kesalahan இருக்கா? Berguna. அடுத்தது பாருங்க. Oleh sebab itu kita perlu berjimat semasa menggunakan air. Kesalahan இருக்கா? Betul. Berjimat. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjimatkan penggunaan air. Semasa mandi atau bercuci pakaian. Jangan gunakan air secara berlebihan. என்ன வரும்? Yes, bercuci. Kita juga perlu menutup paip air semasa digosok gigi. Yes, digosok. Hal ini penting supaya air tidak terbuang begitu sahaja. Okey. Selain itu, jika kita mahu menadah air di dalam bekas, pastikan air tidak berlimpah. Tutup
paip air dengan segera sekiranya bekas itu telah penuh. Seringlah berlimpah. Okey, sering apa பாருங்க berguna. அது என்னவா இருக்கும்? kesalahan நாங்க எழுதிட்டோம். என்ன pembetulan orang? Yes. Berguna. இப்போ வந்து berjimat வந்து berjimat. Semasa mandi atau bercuci வராது. Mencuci. M-E-N-C-U-C-I வரும். இங்க வந்து digosok வராது. Menggosok. M-E-N-G-G-O-S-O-K. Menggosok. Tidak terbuang begitu sahaja. Tidak dibuang. Salah. D-I-B-U-A-N-G. Okey. Hingga air tidak berlimpah. Melimpah. M-E-L-I-M-P-A-H. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்? இந்த வரிசையில வந்து kesalahan எழுதணும். இந்த வரிசையில வந்து நீங்க pembetulan எழுதணும். pembetulan எழுதிட்டு எதை மாத்துறீங்களோ imbuhan அதை வந்து வேற வண்ணத்துல நீங்க எழுதலாம். Gunakan pensel warna ya, ataupun kamu boleh gariskan perkataan yang kamu telah edit ya. Baiklah murid, sekarang lihat muka surat 41 jilid 2 ya, aktiviti. Okey, baca teks kemudian nyatakan idea utama dan idea sampingan. இது வந்து ஆசிரியர் அன்னைக்கே உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? Okey. Taman Bukit Tawau mempunyai tarikan alam semula jadi yang istimewa. Di taman itu terdapat tumbuh-tumbuhan seperti orkid, paku pakis dan periuk kera. Di situ juga terdapat kawasan air terjun seperti air terjun tebel dan air terjun gelas. Satu tarikan lagi ialah sebatang pokok yang sangat tinggi, iaitu pokok seraya kuning siput. சரி, ஐடியா utama என்னது? முதன்மை கருத்து இது. எதை பத்தி பேசுறாங்க? Yes. Taman Bukit Tawau mempunyai tarikan semula jadi yang istimewa. சரி, அங்க என்னலாம் இருக்கு? Di taman itu terdapat tumbuh-tumbuhan seperti orkid, paku pakis dan periuk kera. சரிங்களா? ஓகே, இருக்கா? ஓகே, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அங்க வேற என்ன இருக்கு? kawasan air terjun seperti air terjun tebel dan air terjun gelas. நீங்க இப்படியும் எழுதலாம். kawasan air terjun tebel dan air terjun gelas. ஓகே, அடுத்தது வேற என்ன இருக்காங்க? Yes, pokok seraya kuning siput yang sebagai sebatang pokok yang sangat tinggi ya. Okey, அதை எப்படி எழுதலாம்? Pokok seraya kuning siput, pokok yang sangat tinggi. இதுதான் ஐடியா sampingan. அந்த இடத்தை பத்தி பேசுறோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தொடர் கருத்துக்களை இங்க எழுதுறோம். Okey? Okay, sekarang cuba lihat di sini. Pilih imbuhan yang betul dan warnakan. சரியான imbuhannya நம்ம வந்து warna பண்ணோம். டீச்சர் வந்து இங்க கோத்தா தான் போடுவேன். நீங்க வந்து warna பண்ணுங்க. Udara membekalkan oksigen yang kita perlukan untuk tujuan pernafasan. Tanpa oksigen kita tidak boleh menafas ataupun bernafas. Yes. Bernafas. Menafas வராது. Oleh itu, udara yang bersih amat penting. Kita perlu menjaga menjaga udara di sekeliling kita agar tidak tercemar. Kita tidak boleh melakukan pembakaran secara dibuka, terbuka. Dibukana நம்ம திறந்தது. terbuka திறந்த வெளி. என்னன்னு சொல்லுவோம்? Yes. Terbuka. Asap hitam daripada pembakaran tersebut akan mencemarkan udara. Selain itu, asap daripada kenderaan bermotor juga perlu dikurangkan. Kita digalakkan untuk berbasikal, berjalana. Yes. Berjalan kaki atau menggunakan pengangkutan awam. Amalan ini dapat membantua. Membantuன்ற ஒரு சொல் இல்ல. So, membantu. Okey, cikgu harap murid-murid dapat buat latihan dengan betul ya. Baiklah murid-murid, kita dah berlatih to be hari ini ya. Kita dah belajar banyak dan mengulang kaji pelajaran yang telah belajar sepanjang minggu ini. Cikgu harap murid-murid dapat membuat dengan betul dan memahami setiap pelajaran yang cikgu ajar ya. Okey, setakat ini saja untuk ini. Semoga kita berjumpa di minggu hadapan. Terima kasih. Bye.